Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sila jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Saya menyeru kepada diri saya dan kepada tuan-tuan para cicilan jemaat sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai hidup kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Setiap orang mempunyai kampung halaman yang merupakan tempat lahir dan dibesarkan tanpa mengira keadaan susah ataupun senang, jauh ataupun dekat. Seorang itu biasanya tetap merindui kampung halamannya sebagai kehidupan yang harmoni, pengalaman yang indah, dan suasana yang tenang. Sebelum balik kampung, seorang itu akan membuat bekalan yang cukup dan memastikan segala keperluannya tidak tertinggal. Semuanya dilakukan supaya kegembiraan dan kenikmatan balik kampung dapat dirasai. Dengan mukadimah ini, mimbar hari ini akan memperkatakan tentang iktibar balik kampung. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sedar ataupun tidak bahwa kita berada di muka bumi ini hanya menumpang sementara dan tidak akan kekal. Sama ada kita suka ataupun tidak, bersedia ataupun belum, apabila tiba saat dan ketikanya kita terpaksa meninggalkan dunia ini untuk balik ke kampung yang kekal abadi, yaitu akhirat. Malang sekali bagi yang tidak membawa bekalan atau bekalan tidak mencukupi. Pada ketika itu barulah ia meyakini tentang keperluan membawa bekalan yang sebenar, lantas menyesal dan merayu agar ditangguhkan seketika bagi mencari dan menambah bekalannya. Sesungguhnya rayuannya itu hanyalah sia-sia saja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan aku dapat pula menjadi daripada orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sesekali akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Setelah tiba di kampung akhirat,
kita tidak berpeluang untuk berpatah balik bagi mendapatkan bekalan dan keperluan amal soleh. Karena ia tidak mungkin berlaku seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami dapat melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami telah percaya dan yakin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana dengan keperluan bekalan balik kampung yang kekal abadi di akhirat nanti? Berapa banyak bekalan yang dibawa dan adakah ianya mencukupi? Seandainya kurang, maka peluang untuk menambah bekalan semasa hidup masih ada. Tetapi setelah ajal menjelma, peluang sudah tiada lagi. Ada juga yang pulang membawa bersama-samanya bekalan berupa dosa-dosa yang menyebabkan kita diseksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran untuk menjadikan perintah dan yang disuruh serta melanggar terhadap sesuatu tegahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat juga mereka yang membawa bekalan yang banyak kerana kuat beramal, tetapi kemudian jatuh bengkak. Bekalannya habis untuk membayar hutang, bahkan hutangnya semakin bertambah kerana terpaksa menanggung hutang orang lain. Ini disebabkan karena semasa di dunia dulu suka mengata, suka mengumpat dan suka mencaci orang lain. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna mal muflis? Qalu al-muflis bina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. Tahukah kamu sekalian siapakah dia muflis, yakni bankrupt? Para sahabat menjawab, di kalangan kami muflis itu adalah seorang yang tidak mempunyai dirham atau uang dan harta benda. Nabi bersabda, muflis di dalam kalangan kamu ialah seorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadat solat, ibadat puasa, ibadat zakat, namun dia juga membawa dosa berupa makian pada orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah yang ini, memukul orang ini, lalu diberikan kepada orang ini sebahagian pahala kebajikannya dan juga kepada yang lain sebahagian pahala kebajikannya. Maka apabila segala kebajikan sudah habis, sebelum semua dosa-dosanya dapat diselesaikan, maka diambil pula dosa-dosa mereka itu semua, lalu ditimpakan kepada dirinya, kemudian dia dihumpankan ke dalam neraka wal-'iyadzu billah. Ada diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, dunia ibarat tempat bercucuk tanam, akhiratlah tempat memetik hasil. Oleh itu, gunakan peluang yang ada semasa hidup di dunia ini dengan melakukan amal kebajikan untuk dijadikan bekalan. Ingatlah, sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 97, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab." Dan
apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan adalah kamu membawa bekal dengan secukupnya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Sesungguhnya amal kita akan menjadi teman setia setelah kita mati, yang akan menjadi bekalan di akhirat. Hadis pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Mayat itu akan diiringi oleh 3 perkara. Yang 2 akan kembali, sedang yang 1 terus menemaninya. Ia diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedangkan amalnya akan terus tetap bersama-sama dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita pada tengah hari ini, beberapa kesimpulan dan pengajaran dapat kita petik daripada khutbah kita pada tengah hari ini. Yang pertama ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini tidak kekal. Oleh itu kita perlu membuat persiapan sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal di akhirat, seperti mana kita perlu membawa bekalan ketika balik kampung. Yang kedua, sedarlah bahawa penyesalan di saat menghadapi kematian tidak akan memberi apa-apa kesan baik bagi kehidupan di akhirat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhkan perbuatan mengumpat, memaki, membuat tuduhan palsu, menyeksa dan membunuh, kerana ianya boleh menghapuskan pahala di samping menanggung dosa mereka yang dijadikan mangsa. Yang keempat, umat Islam hendaklah sedar bahawa sebaik-baik bekalan ialah takwa, iaitu mematuhi perintah Allah dan meninggalkan segala tegahan dan larangannya yang menjadi sebab kita beroleh pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik, lalu untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik, derhaka ya. Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga ialah orang-orang yang beroleh kemenangan, mendapat segala yang diinginkan. Al-Ahzab ayat 18-20. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياك بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.